Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik tengok ada tak tubik lagi? Ada. Suara okey tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. ونفعنا الله بعلومه في الدارين ونفعنا الله بعلومه في الدارين ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Sebelum daripada kita teruskan pengajian baru, hak minggu lepas tu ana ada baca perkataan la marahi ghanam. Ana baca gitu. Sebenarnya bukan marah, murah. La murahi ghanamin. Mim bagi di hadapan. Bi dhammil mim. Tidaklah pada tempat ataupun pada tempat cakap kita pada kandang kambing. Baik mula bagi seterusnya katanya wa syartus satiri an yamna'a lawnal basharah. Syarat penutup. Kita masih lagi dalam perbincangan syarat sah sembahyang. Syarat penutup maksudnya penutup aurat adalah mesti dia kena menghalang daripada warna kulit. Itu maksud ayyamna'a lawnal basharah. Ni kita baca dah. Maka katanya fala yakfi zujajun wa ma'un safin. Dia tidak memadai kaca dan air yang jernih. Kaca, air jernih tidak memadai. Jadi kaca hak yang kata tidak memadai adalah kaca hak yang putih. Tapi kalau kaca gelap, hak tu memadai. Kaca letak tinta hitam. Jadi tak nampak pun warna kulit. Hak tu memadai. Air yang jernih tidak memadai. Tapi berbeza dengan air yang keruh, waktu memadai. Katanya wa yakfi at-tatyin, dan memadai tatyin. Tatyin makna melama dengan tanah. Waktu kita baca dah. Cuma ada sebahagian ataupun ada di antara sahabat kita hak yang mengikuti talaki kitab Umdatus Salik, dia WhatsApp ana, dia tanya dalam kitab dia bagi syarah kepada kitab Umdatus Salik, tapi anda lupa dah hak yang diatakan yang mana dalam kitab tersebut mengatakan tidak memadai kalau as-sabghu, mana celupang tidak memadai. Maka ditanya apakah perbezaan di antara tatyin dengan celupang. Apakah perbezaan di antara tatyin melomod dengan tanah memadai tapi celupang tidak memadai. Maksudnya celupang dengan warna tidak memadai. Celupang dengan warna, contoh kita pakai ina, kalau tu tidak memadai. Apakah perbezaan? Perbezaan di antara keduanya adalah tatyin dia ada jirim. Dia ada jirim yang menutupi aurat. Manakala pewarna dia tidak ada jirim yang menutupi aurat. Okey, boleh faham tak? Jadi hanya warna sahaja, hak tu tidak memadai. Jadi kalau dia pakai ina pada anggota aurat dia, lepas tu dia pun buang jadi merah. Merah gelap sungguh. Hal tu tidak memadai kerana tidak ada suatu jirim yang menutupi. Baik. Seterusnya katanya wa an yashmalal mastura lubsa. Dan antara syarat as-satir an yashmala wa hur'ataf, an yashmala ataf pada an yamna'a. Takdir kalam, dia istilah dia itu, takdir kalam. Wa syar'us satiri an yashmalal mastura lubsa. Syarat penutupnya, ni antara syarat penutup lagi, syarat penutup aurat itulah an yashmala, bahawa yashmala meliputi.
Meliputilah ia, kembali kepada as-satir. Al-mastura. Mastura maf'ulun bih bagi yashmala. Satir itu dia menutupi akan perkara yang ditutup. Kita ada penutup dan ada sesuatu yang ditutup. Sesuatu yang ditutup tu adalah aurat. Faham? Itu makna al-mastur. Betul tak dia? Dia perkataan mastur, kita kena tengok lah. Ada orang, oh ni ulama mastur. Ulama mastur ni ulama yang mesti kena tutup aurat dia. Bukan gitu. Bukan, kita kena faham. Penggunaan mastur di sini lain daripada kita guna perkataan, tu orang alim mastur tu. Tu orang soleh mastur tu. Tu orang fasik mastur. Kalau orang soleh mastur, apa ni orang fasik mastur? Tu memang teruk lagi. Orang fasik, orang jahat, yang mastur. Depan nampak baik, belakang balik awal. Aduh. Ada juga jenis lagu tu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Cuma kita nak ceritanya benda. Perkataan al-mastur makna dia adalah benda yang ditutup. Kalau as-satir penutup. As-satir penutup. Okey, baju kita adalah satir. Manakala tubuh badan kita dipanggil benda mastur. Betul tak dia? Jadi mesti kena meliputi kembali kepada benda, kembali kepada mana? Kembali kepada as-satir. Meliputi al-mastur akan benda yang ditutup. Maksudnya akan anggota tubuh badan kita. Jadi penutup saat itu mesti kena dia meliputi akan anggota tubuh badan kita. Dia mesti kena meliputi anggota tubuh badan kita. Lubesan. Lubesan nisbah penutupan. Dia lubesan ay taghtiyah, nisbah penutupan. Maksudnya dia kena meliputi kalau cakap kita maksud ana cuba hurah satu-satu ni sebab ni di antara ibarat yang payah untuk difahami. Untuk faham. Ibarat yang payah untuk faham. Dia dalam kitab dia ada ibarat yang payah untuk kita faham. Kerana susunan dia gini. Dalam kitab. Ini antara yang ibarat payah lah nak faham. Tapi kalau kita baca mafhum, mudah je. Tapi kita yashmala dasa, lubesan pula mendesa lagi. Maksud dia gini. Maksud dia penutup yang menutupi aurat kita saat itu. Mesti dia menutupi aurat kita. Dia meliputi dan menutupi aurat kita. Nak cerita tu. Mesti kena menutupi aurat kita. Mesti kena menutupi aurat. Okey, boleh faham? Penutup saat itu mesti kena menutupi aurat kita. Baik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala al-laila wa ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha wa ja'ala al-laila libasa wa ja'alna al-laila gitu, wa ja'alna al-laila. Cik ambil depan sikit ayat surah dia tak ingat. Cuba. Cepat dah jumpa ayat. Tu dia. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kami menjadikan malam sebagai libasa, mana-mana sebagai pakaian. Jadi tidak boleh kita ambil ayat tersebut lalu kita mengatakan bahawasanya kalau orang tu sembahyang di dalam kegelapan malam, maka sembahyang dia sah. Kerana kegelapan malam itu, walaupun dia tidak berpakaian, kerana kegelapan malam itu adalah sebagai pakaian. Tak boleh gitu. Sebab mesti penutup saat ni tu, mesti penutup, dia mesti kena menutupi aurat kita. Penutup mesti kena menutupi aurat kita. Tengok dikatakan falau salla fi khimatin dayyiqah. Kan? Waja'alna al-laila libasa. Apa ayat lain apa tadi? Falau salla fi khimatin dayyiqah, maka sekiranya sembahyang ia, kembali kepada seorang, fi khimatin, khimah ke khaimah? Ada dia ada bagi tak situ? Tak ada bagi. Tak ada bagi tak? Ada pun lupa. Khaimah ke khimah.
Ya. Mati. Nanti kita tengok kejap. Dia khaymah bukan khimah. Tak ada bagi orang. Baik. Falau shalla fi khaymatin dayyiqatin uryanan lam tasihha. Maka sekiranya seorang tu sembahyang di dalam khaymah. Khaymah tu cakap kita benda. Kemah. Cakap kita kemah. Kita tak mana kemah. Dia sembahyang dalam kemah tapi dayyiqah yang sempit. Kemah kecil, sempit. Uryanan. Dalam hal keadaan dia bertelanjang. Tapi tak nampak dah, orang tak nampak. Tapi dia sembahyang dalam kemah bertelanjang, lam tasihha, tidak sah. Sebab apa? Sebab perhati molek sebab as-satir tidak meliputi al-mastur. Perhati tak lagi? Tidak meliputi al-mastur. As-satir tidak meliputi al-mastur nisbah penutupan. Maksudnya as-satir tidak meliputi al-mastur nisbah penutupan. Faham tak lagi? Mezi kata, saya sembahyang dalam kemah. Kecil je kemah. Muat besar zepah muat. Sembahyang dalam tu. Kemah dalam tu. Lanya mogeh. Orang nak nampak dah. Tak boleh. Sebab syarat dia mesti dia as-satir saat itu mesti kena meliputi mastur nisbah lubsah, nisbah penutupan. Okey, jelas kan? Baik. Katanya wa yushtaratu as-satru minal a'la wal jawanib. Dan disyaratkan as-satru, disyaratkan menutup. Disyaratkan penutupan itu minal a'la, daripada pihak atas, wal jawanib, dan pihak tepi. Di jawanib ni sudut tepi lah, kayak jawanib ni kanan, kiri, depan, belakang, tu makna jawanib. Keliling lah cakap kita. Maksudnya hak yang penutupan saat itu dia disyaratkan penutupan itu daripada pihak atas dan pihak keliling. Lal asfal, tidak pihak bawah. Pihak bawah tidak disyaratkan. Maksudnya kalau Amin dia sembahyang pada tempat yang tinggi atas surau ni. Atas surau ni dia sembahyang. Lepas tu dia sembahyang dia pakai kain je. Pendek tak down nak pakai sebab takut lewat dia marah. Nak lewat sembahyang. Lepas tu dia sembahyang kat lubang besar. Zepah main bawah zepah. Tengok benda pula loceng benda pula nampak kat bawah. Baik. Sah sembahyang ni. Sebab dia? Sebab daripada pihak bawah tidak disyaratkan tutup. Penutupan tidak disyarat daripada pihak bawah. Dia daripada pihak bawah. Perhati molek. Daripada pihak bawah maksudnya daripada pihak kaki kita. Daripada pihak bawah tu. Walaupun dalam keadaan kita sujud. Sebab kita apabila kita sujud, kaki kita akan gebah kan. Jadi kalau orang duduk belakang akan nampak tak? Kalau orang nak pakai tambah-tambah jenis orang gemuk. Bukan Amin nak gemuk. Contoh orang gemuk. Orang gemuk akan nampak benda. Lutut tu. Kadang-kadang lutut nampak. Nampak kadang-kadang nampak peha tu. Kadang-kadang begitu. Orang belakang. Cuma orang belakang wajib kena tutup. Tutup mata. Wajib tutup mata daripada melihat aurat. Manakala orang yang sembahyang, sah tak sembahyang dia? Sah. Kerana benda? Kerana dikirakan pihak bawah. Asfal. Dikirakan pihak bawah. Okey, boleh faham tak? Dikirakan pihak bawah. Dan Ana pernah buat penulisan dalam bab ni. Cuma Ana nak tambah lagi. Hak yang ni Ana tak tulis dalam penulisan tersebut. Sebab pernah ada ustaz tanya masalah ni. Masalah ni ada pernah seorang sahabat tu di kalangan asatidah ditanya Ana masalah ni, orang tanya dia. Ana buat penulisan lah sebelum daripada ni. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karangan Imam Baihaqi, Sunan Al-Kubra karangan Imam Baihaqi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia ada satu bab dalam kitab Sunan Al-Kubra, iaitu bab pada menyatakan zahirnya aurat ketika sujud. Bab dalam kitab Sunan Al-Kubra, Imam Baihaqi membuat satu bab zahirnya aurat ketika sujud. Maka dia mari satu hadis yang diriwayat daripada Sahal bin Sa'ad. Kata Sahal bin Sa'ad, laqad ra'aitu ar-rijala 'aqidina uzurahum fi a'naqihim mithla as-sibyani min dhiqil uzar
khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak. Faqala qail ya ma'syaran nisa la tarfa'anna ru'usakunna hatta yarfa'ar rijal. Maksudnya aku pernah melihat beberapa orang lelaki dia mengikat kain-kain mereka itu pada leher-leher mereka. Kain ikat pada leher. Sebab dia sebab kain tak ada banyak. Kain tak banyak lah. Kalau misalnya kau ada dua lah, pakai atas lah, bawah lah. Ni tak banyak. Kain kecil. Lepas tu ada sikit je kain. Jadi pakai selah, ikat atas, tekuk. Maka ketika tu, maka ada seorang berkata kepada orang puan. Dan orang puan sembahyang belakang kan. Ya ma'syarun nisa, wahai perempuan. La tarfa'anna ru'usakun. Janganlah kamu mengangkat kepala-kepala kamu hatta yarfa'ar rijal. Sehingga orang lelaki bangun. Untuk mengelak daripada benda. Nampak? Okey, boleh faham? Itu disebut dalam hadis. Hadis ni juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Jadi, nampak aurat, nampak lutut ke, nampak peha ketika kita sujud daripada bahagian kaki. Maka ia tidak memudaratkan sembahyang. Maksudnya sembahyang tetap sah. Jangan sembahyang hamba tak boleh kalau tak sah orang sembahyang. Ni ada orang kita. Dia tak sah sembahyang. Pakai kain kalau nak pakai luar dalam. Kalau pakai luar pun kena buat apa dia? Dia buat getah kat kaki. Ni ada lah dalam masyarakat kita ada. Anda tahu ada tu sebab dia dulu ni cerita lama dah dulu. Ana jahit. Ana kira bak jahit tu pandai. Gurau pula. Suka pula. Anda jahit sebenarnya. Kalau jubah anda buat diri baju Melayu anda boleh buat, seluar selek anda boleh buat lah. Tapi ni musuh jahit, awak aku tak jahit dah. Macam tak dang tau. Boleh lah anda boleh buat belaka lah. Jahit-jahit tu. Anda tukang jahit lah, ambil tempoh hang dulu. Dan antara penuh ada orang buat tempoh hang dengan anda dulu. Orang buat tempoh hang dengan anda dulu adalah seluar, lepas tu dia minta buat getah di kaki. Sebab dia kata kalau tengah semayang tu takut nampak daripada bawah. Baik. Sebenarnya itu adalah fahaman nampak daripada pihak kaki membatalkan sembahyang tu salah. Mu nak pakai luar banyak mana pun, nak buat banyak mana getah pun, tak ada masalah lah. Orang suruh buat, kita buat kan, kita tukar jahit kan. Takkan kita nak tolak, rugi lah. Orang suruh buat, kita buat lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, فلو صلى مرتفعا بحيث ترى عورته من أسفل أو كان في سترته خرق فستره بيده جاز. Dan falau salla, maka sekiranya sembahyanglah seorang murtafi'an. Dia sembahyang pada tempat yang tinggi lah. Maksudnya dia duduk pada tempat yang tinggi, dia sembahyang. Macam yang kita cerita, sembahyang atas surah ni, tempat tinggi ni dipanggil tempat tinggi ni. Bihaitsu tura auratuhu min asfal, sekira-kira dapat kelihatan auratnya daripada bawah. Uzaifah tengok daripada bawah ke celah tu nampak tak setarang. Yang mujur dak ingat nak bawa handset ayah dia je. Baik. Satu masalah. Au kana fi sutratihi kharqun, ataupun adalah fi sutrati pada penutup auratnya. Okey, itu makna sutra, penutup auratnya. Maksudnya penutup auratnya ni tak kira lah kain ke, guni ke, tak kira dia sebenarnya bukan mesti baju. Faham tak? Bukan mesti jubah. Bukan mesti baju Melayu, bukan mesti jubah. Bukan mesti kain. Yang penting penutupan aurat dah kira kan bahan guni meh pun tak apa. Lepas tu au kana fi sutratihi kharqun, ataupun ada pada penutupnya, penutup auratnya saat ni tu ada kharqun, ada carik. Ada cari. Maka fasatarahu biyadi, maka dia menutup. Hu kembali kepada kharq saat ni tu. Biyadihi dengan tangannya. Faham? Dia tutup dengan tangan dia. Ada cari. Kat peha. Dia tutup dengan tangan. Tutup dengan tangan. Dia pergi sembahyang Jumaat. Orang ambil, ni tak boleh lah. Ni 12 orang je. Tak ada Jumaat dah lah ni. Dia kata, mungkin kat pergi ada boleh pergi Jumaat 40 orang. Dia pergi
Sampai di masjid baru sedar. Dah pakai baju Melayu warna merah. Jadi kain, lepas tu pakai kain pekak je. Sampai masjid, Allah ni soy. Nak tubik pula mungkin nak dang ataupun kain tubik pula tambah pengusi tak biasa dah. Jadi last sekali nak buat wan ni sembahyang tutup dengan tangan. Tu nak cerita. Tapi sebenarnya masjid ada kita buat siap kain kan. Kain plekat ada. Ni kita buat contoh je contoh je. Jadi fasatarahu biyadihi, maka dia tutup dengan tangannya. Apakah hukum? Jaza, harus. Okey, jawab kepada dua masalah. Jaza jawab kepada lau, dua masalah situ sebab dia aukana lagi. Nampak tak? Jadi dia sembahyang pada tempat yang tinggi, nampak aurat daripada pihak bawah. Satu. Yang keduanya, dia pakai ada sembahyang, lepas tu kain ataupun kain yang menutupi auratnya saat itu ada carik, ada lubang, tapi ditutup dengan tangan. Tak nampak lah. Harus boleh ke tak? Boleh. Itu makna jaza, harus. Dah tutup dengan tangan, nak sembahyang kawan, dekat lagi sujud kang antara rukun sujud kang. Antara syarat sujud mesti kena tangan kita pada tempat sujud. Maksudnya perut kang anggota sujud antaranya adalah ni bupunul asabi'. Perut jari. Nampak kawan ni? Mudah je. Lipat kain. Pandai biasa. Lipat kain. Dah tak boleh besar sangat lubang. Lipat kain tak jadi. Lipat kain takut nampak kok. Maka di sini ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan kena mendahulukan penutupan aurat daripada menyempurnakan syarat sujud. Okey, faham? Ini pandangan sebahagian ulama. Sebab apa dia? Sebab dia kata penutupan aurat diwajibkan dengan kesepakatan di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Okey, boleh faham? Manakala anggota sujud selain daripada dahi, tangan ada berlaku khilaf. Jadi benda hak yang disepakati mesti kita kena dahulukan berbanding dengan benda hak yang tidak disepakati. Namun ada sebahagian daripada ulama yang lain melihat kepada bahawasanya sujud adalah rukun. Manakala menutup aurat adalah syarat. Maka perlu kita kena dahulukan rukun berbanding dengan syarat. Jadi kena biarkan terbuka. Kena biarkan terbuka. Maksudnya lock gitu lah. Tapi yang penting sujud. Tapi sekadar untuk memperolehi rukun sujud. Untuk memperolehi syarat sujud. Tak kejap, lepas tu tutup balik. Okey, boleh faham kan? Sebab melihat kepada benda rukun dengan rukun lebih kuat daripada syarat. Okey, jelas kan? Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa yundabu limra'atin khimarun wa qamisun wa milhafatun ghalidhatun wa tujafiha. Dan disunatkan. Disunatkan maksud benda disunatkan ni adalah perkara yang dituntut oleh syarak. Tapi tuntutan di sini bukanlah tuntutan wajib. Tuntutan wajib adalah menutupi aurat. Hak ni lebih daripada hak yang diwajibkan. Disunat limra'atin, bagi seorang perempuan. Disunatkan khimarun, tudung. Tudung. Pakai tudung. Wa qamisun, dan baju. Baju qamis. Ni baju qamis. Lepas tu wa milhafatun, dan milhafah. Mana milhafah? Milhafah ni kain. Selai kain macam kain selimut. Tu milhafah. Maksudnya orang puan pakai tudung, pakai baju, lepas tu ambil pula kain selai lagi macam kain selimut, kelubung. Faham? Faham tak lagi cara dia? Tapi tak ada orang buat kat kita Kan? Dia pakai tudung, pakai jubah. Kalau kita qamis, jubah. Lepas tu ambil selai lagi kain macam kain selimut, tutup seluruh pula sekali lagi. Okey, itu makna milhafah. Milhafah ghalidhah, yang tebal. Yang hak nipis, yang tebal. Ni sunat. Lepas tu wa tujafiha. Dan milhafah itu benda tujafiha. Tujafiha ni dak kita cakap benda ni kain. Kita ambil kain, kita tok di tubuh, lepas tu kita rapat di tubuh. Jangan rapat. Kendorkan kain tersebut. Renggangkan kain tu daripada tubuh dia. Okey, itu makna tujafiha. Okey, jelaskan.
Maksudnya kadang-kadang orang puang kan tak pakai bakar. Tapi kok sempit. Dia tarik rapat. Siapa kenapa bentuk tubuh. Tak boleh gitu. Nak biar kain tu tebal. Lepas tu renggangkan kain tersebut daripada tubuh. Maksudnya renggangkan. Dia tidak renggangkan. Cakap kita ni longgarkan. Faham? Jangan ketatkan. Itu maksud wa tujafiha. Ni benda hak yang disunatkan. Hak ni sebenarnya diambil daripada apa hak yang dilakukan oleh para sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr. Dulu para perempuan hadir bersama dengan Rasulullah dalam sembahyang fajar. Dalam keadaan dia mutalaffi'atin bimuruqihin. Mereka itu mengelubungi tubuh mereka itu dengan kain mereka. Ambil kain selimut, mengelubungi tubuh mereka dengan kain mereka. Thumma yanqalibna ila buyutihin. Kemudian lepas masa mereka balik kepada rumah masing-masing, hina yaqdina as-salah, selepas daripada mereka itu selesai sembahyang, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tak ada seorang pun kenal kerana masih lagi gelap. Ayat Rasulullah sembahyang masih lagi gelap. Cuma nak cerita benda, dalam hadis ni menyebut mutalaffi'atin bimuruqihin. Mereka itu mengelubungi tubuh mereka itu dengan kain-kain mereka. Baik. Itu makna bagi perempuan. Manakala bagi lelaki, wali rajulin, dan bagi seorang lelaki, disunatkan bagi orang lelaki, disunatkan ahsana thiyabi, seelok-elok pakaiannya. Mana pakaian hak yang paling comel sekali? Paling comel sekali pakaian dia, hak tu hak yang diambil. Itu orang lelaki. Baik, cari pakaian hak yang comel sekali. Lepas tu wayataqammas, dan memakai qamis ia. Yataqammas ay yalbasul qamis. Wayata'ammam ay yalbasul imamah. Dia pakai serban. Pakai qamis, pakai serban. Kerana pakai qamis, pakai serban ni, benda ni dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia pakai qamis, pakai serban. Pakai serban tu imam. Tu hak yang paling comel. Hak yang paling comel. Baik. Katanya fa ini qatasara fa thawban. Maka jika ingin iqtisar, fa ini qatasara ay fa in arada al-iqtisar. Kalau sekiranya dia nak menghakkan, dia tak mahu pakai banyak-banyak. Dia tak mahu pakai banyak-banyak. Maka sekurang-kurangnya dipakai fa thawban, maka 2 kain. Sekurang-kurangnya 2 kain. Sebab di sana ada hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyalbas thawbayhi. Apabila seorang di kalangan kamu sembahyang, hendaklah dia memakai 2 kainnya. Rasul kata hendaklah dia pakai 2 kain. 2 helai kain. Fa innallaha ahaqqu man tuzayyina lah. Kerana sesungguhnya Allah Taala hak yang paling sepatut dihiaskan untuknya. Perhiasan paling patut kita hiaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai pakaian hak paling comel. Baik, pakai pakaian hak yang paling comel. Kalau terpaksa, itu masalah lain. Kita tak ada pakaian ataupun kita kena kejar dengan ada hal-hal yang tertentu, itu tak ada masalah. Sebab para sahabat kalau dia pergi musafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masa sembahyang dengan pakaian-pakaian tu lah. Faham tak kiam? Cuma ni ketika benda ada pilihan. Ketika boleh kita memilih mana-mana pakaian tu, kita kena faham permasalahan dia. Jadi kalau dia nak iqtisar, nak hakkan pakaian dia tak mahu dah banyak-banyak, maka dia pakai apa? Dua pakaian. Ini sekurang-kurang. Yang pertamanya qamisun ma'ahu rida au izarun au sarawil. Yang pertama qamis. Qamis makna jubah, ma'ahu rida, bersama qamis rida. Okey, qamis tu rida se. Qamis jubah. Dalam ya tak ada pakai, tak apa mandi. Lepas tu rida se. Rida tak bahu Faham? Pakai. Buat gitu kali.
Ada anak kecil dengan awak mai Muhammad saya elok kain elok. Tengah-tengah sembahyang. Baik. Au izarun ataupun pakai qamis au izar. Qamis maksudnya qamis jubah au izar. Izar mana benda? Di izar ni adalah kain yang menutupi di antara pusat dengan lutut. Kain-kain. Okey, boleh. Dia rida izar. Kita tengok kita kalau orang pergi ihram, dia ada berapa helai kain? Dua. Yang pertama kain bawah, yang kedua kain atas. Kain bawah tu dipanggil benda izar, kain atas dipanggil rida. Okey, boleh faham? Au sarawil ataupun benda sarawil. Mana benda sarawil? Au izarun au sarawilu. Seluar itu sarawil. Seluar cakap kita seluar dekat dah. Seluar pakai seluar. Baik. Seterusnya katanya, fa ini qatasara ala satril aurati jas. Sekiranya dia membataskan ataupun dia nak iqtisar di atas menutupi aurat sahaja, jas harus. Tak ada masalah, nak tutup aurat aja boleh, tak ada masalah. Itu maksud jas harus. Dia tak boleh pakai serban, bakomi, tak boleh pakai belaka, cuma nak tutup aurat aje. Dia pakai luar hok pergi berenang. Luar hok yang tutup pusat tapi bawah lutut sikit. Tu je pergi. Tak ada masalah. Tapi jangan bawa pergi masjid jadi tu imam pakai luar gitu. Memang orang buang terus jadi tu imam. Benda dok jaga muruah. Baik, tapi daripada segi hukum sah sembahyang dia, termaksud harus. Lakin tetapi yundabu lahu wad'u syai'in 'ala 'atiqihi walau hablah. Tapi kena ingat, walaupun harus tetapi disunatkan kepadanya wad'u syai'in, meletakkan sesuatu 'ala 'atiqihi, di atas bahunya. Meletakkan sesuatu di atas bahu. Ni sunat letak sesuatu di atas bahu. Nak tutup aurat biar akak sikit kain ikat ke bahu. Faham tak lagi? Akak ikat bahu sikit. Faham tak ikat bahu? Tak ada kain nak tolong buat. Tak ada. Pakai, patut ikat bahu sikit. Jadi gantung biar dua puca saat ni tu duduk atas bahu. Ikat atas bahu. Waktu paling comel. Haruh tak ada masalah. Benda pusat tutup antara pusat dengan lutut dah. Tapi comel buat sikit lagi. Benda biar ikat atas bahu. Sebab benda? Sebab Rasulullah kabur lagu tu. Rasulullah kata dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abi Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Tidaklah sembahyang seorang di kalangan kamu di dalam satu kain, tak ada di atas bahu dia sesuatu benda pun. Jangan buat gitu lah. Sembahyang dengan satu kain, tak letak sikit pun atas bahu. Jangan buat gitu. Sebab itulah kata ulama makruh. Makruh, tak comel. Orang saat ni tu tutup aurat sahaja tanpa meletak sedikit pun di atas bahu dia. Tak tali berapa dah, tak banyak pun. Tak. Walau hablah tali. Okey, bahan tali pinggang, tak atas ni. Pelik dia mayang. Tak tali pinggang je. Padahal tahu benda tu sunnah. Sebab Rasul kata lagu tu. Rasul sebut lagu tu. Dan awak ada sikit, so tutup sikit. Faham? Okey. Itu maksud walau hablah, walaupun hanya sekadar tali. Katanya fa in faqada thawban wa amkana satra ba'dil aurati wajab. Maka jika faqada thawba, tidak ada. Faqada ni maksudnya tidak ada lah. Faqada tidak ada, thawban kain. Tidak ada satu kain. Satu kain tak ada. Tak ada sehelai kain yang dapat menutupi seluruh aurat. Tapi wa amkana, dan boleh ia satra ba'dil aurah, menutupi sebahagian daripada aurat. Jadi tidak ada satu kain yang dapat menutupi aurat. Tetapi masih lagi lah ada benda yang dia boleh menutupi sebahagian daripada aurat. Spender je ada. Boleh faham? Spender je ada. Cukup spender. Spender ada. Spender sampai ke lutut spender. Tak ada. Kan? Katanya wajib. Wajib, maksud benda wajib ay wajib satru ba'dil aurah. Wajib kena tutup sebahagian daripada aurat. Sebab benda? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin
fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kamu suatu perkara, maka hendaklah kamu datang perkara tersebut sekadar mampu kamu. Baik. Lepas tu nak tutup orang mana? Dah kan saat ni kata menutupi sebahagian daripada aurat, wajib kena tutup sebahagian aurat. Dah sebahagian daripada aurat ni nak tutup mana? Tutup lutut saja ke? Tutup pusat ke? Ke tutup kemaluan ke? Boleh tutup belaka. Spender mana pakai kat peha. Sebab dalam kitab kata wajib kena tutup sebahagian. Dah boleh tutup. Jangan tutup kat peha lah. Kat lain tak apa. Peha tempat malu sikit. Nanti dulu tak boleh gitu lagi. Tak boleh gitu. Kita kena tengok lagu mana. Katanya wayasturu as-sawataini hatma. Dan dia menutup. Dan menutup ia as-sawatain. Qubul dan dubur. Hatman. Hatman ni wajib. Maksudnya mesti dia kena tutup kemaluan dia. Jadi kena pakai kat benda lah. Kena pakai spender kat tu lah. Tak boleh lah awak tutup lutut je. Spender you awak tutup lutut je. Dan benda sebab dalam kitab kata wajaba satru ba'dil aurah. Dia tak baca belakang. Tak boleh. Kalau misalnya ada sebahagian ataupun ada penutup yang boleh menutup sebahagian daripada aurat, maka wajib kena tutup sebahagian daripada aurat tersebut. Dan aurat hak yang wajib ditutup, hak yang mula-mula sekali adalah benda qubul dan dubur. Kau dah boleh nak tutup dua-dua. Maka kena tutup mana? Qubul lah dulu. Kena tutup. Baik. Boleh tutup saja, tutup dua-dua. Sebab tu dia kata fa in amkana ahadahuma, fa in amkana, jika mungkinlah salah satu daripada keduanya. Dia boleh tutup salah satu daripada keduanya. Salah satu daripada keduanya as-sawatain. Fa in amkana ahadahuma faqat, sahaja. Kecil sangat. Kalau tutup depan nampak poin belakang, kalau tutup belakang poin depan. Orang Terengganu kata poin. Faham tak poin? Jala. Jala tu dia ayat teruk lalu. Ta'ayyan al-qubul, tertentulah qubul. Maksud dia tertentu qubul, mesti kena tutup qubul. Baik. Sebab dia kena tutup qubul, kerana qubul kan biadab kepada kiblat tu yang pertama. Manakala kuat Shopee dah. Manakala dubur pula, ia ditutupi oleh dua monggeng. Cakap kita, dubur dia ditutupi oleh dua monggeng. Faham? Dan hak yang sebaik-baik kepik yang we nampak. Kepik ke peha ni. Nanti orang lelaki lah. Kalau sejuk. Wajib kena orang belakang kena tutup mata. Wajib orang belakang tutup mata. Kau biasa gitu ni. Fa in faqadaha bil kulliyati shalla uryanan bila i'adah. Maka jika faqada ai asy-syakhsu, seorang, tidak ada seorang, kembali kepada benda sutratul aurah, tidak mendapati penutup aurat bil kulliyah. Bil kulliyah ni tak ada bil kulliyah dengan keseluruhan lah, tak ada sikit pun. Maka ketika itu shalla uryanan bila i'adah, sembahyang dalam keadaan bertelanjang tanpa diulang kembali. Itu bila i'adah. Maksudnya sah sembahyang dia. Tak perlu ulang-ulang dah. Nanti jumpa pakaian kayak gini tak perlu ulang-ulang dah. Baik. Katanya fa in wajada sutrata fi salati. Tengah dalam keadaan dia sembahyang telanjang tu ni, tiba-tiba dia mendapati as-sutrah, akan penutup aurat fi salati dalam sembahyang. Warna kuat kan? Bunyi tong-tong ke dia. Jika dia mendapati penutup aurat dalam sembahyang, tengah-tengah sembahyang ada kain. Kera buat bagi, kera lepo tengok orang duk sembahyang lanjang, kera ambil nyung lepo. Sebab tadi kera buat lagi kain dia. Wahia biqurbihi, padahal ia mubtada, biqurbihi muta'alliqani bimahdhufin khabar. Wahia kainatun biqurbihi, padahal ia waw haliyah, padahal ia kembali kepada as-sutrah biqurbihi, adalah ia dekat dengannya. Maksudnya hampir dengan dia, tak jauh lah.
Maka ketika itu satara, menutuplah ia. Ambil benda tu, tutup. Pakai, tutup. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, penutupan kita nak tutup saat itu jangan melakukan pergerakan yang banyak secara berturut-turut. Faham? Dua berti. Tidak, dua berti. Jangan berterusan 3 kali. Lepas tu wabana. Benda wabana. Dan membinalah ia seorang akan sembahyang dia. Maksud bana ni, dia bina di lawang dia istiqnaf. Maksud bina adalah dia menyempurnakan sembahyang dia. Tidak perlu mula semula. Kita ada bina dan kita ada istiqnaf. Bina ni maksudnya dia meneruskan sembahyang dia. Itu makna bina. Manakala kira lepas pakaian. Tak ada kerja dah ke? Dah dia main duduk tinggi. Buat lagi pakaian kita. Dia lepas pakaian. Cik tengok. Okey tak? Sebab butuh ni kejap. Okey. Okey. Dekat. Okey. Okey. Butuh kejap ni. Okey. Boleh tengok mula. Boleh. Jadi dia kena bina. Dia bana lawang dia benda, lawang dia istanafa. Bina lawang istiqnaf. Maksudnya dia dapat teruskan sembahyang dia. Kalau 3 rakaat dah, dia pakai pakaian, lepas tu sambung 1 rakaat lagi, tu makna bana. Tapi dengan syarat, dia ada syarat dia, illam ya'dil 'anil qiblah. Jika tidak berpaling ia daripada kiblat. Masa dia ambil pakaian, masa dia pakai pakaian, saat itu dada dia tidak berpaling daripada kiblat. Dah awak mana kalau dia lepak kat belakang? Kita sedar masa mana? Masa kita sujud ke? Masa kita rokok? Ada belakang. Dah cara benda? Undur lah. Olor tangan ke? Olor kaki pun tak apa. Olor kaki pun tak apa. Kuih dengan kaki. Boleh. Yang penting jangan berpaling daripada kiblat. Au ba'idatan. Ataupun saat ni wahiyya biqurbihi. Au ba'idatun. Fa in wajada sutrata fi salati wahiyya ba'idatun. Gitu. Au ba'idah. Ataupun jauh. Saat ni dekat kan? Ya tahu dia nu. Jauh dia tahu. Datang kera ni. Memang kera datang. Jauh. Sebab ada pernah awak lari pakaian. Budak-budak tengah mandi di mana lah. Nak ingat dulu. Mandi di kat Kuala Berang. Bukan Sekaju dalam tu sikit. Nerong ke benda? Cemerung. Dia buat lari pakaian tak sekarang. Jadi katakanlah kalau pakaian tu jauh. Dia au ba'idah. Jauh pakaian. Tengah-tengah sembahyang dia dapati sutrah tapi pakaian tu jauh. Tu au ba'idatun ay au hiya ba'idatun. Maka satara ni menutup ya, lepas tu wasta'naf. Apa makna istiqnaf? Dia kena sembahyang semula sebab jauh kan? Berhenti dah sembahyang, tak boleh dah sembahyang sebab ada pakaian dah. Batal dah sembahyang. Tu maksud dia. Lepas tu dah batal sembahyang, kena sembahyang mula. Lepas tu kena sembahyang mula, ambil pakaian dulu. Itu maksudnya satara wasta'naf. Dan dia sama juga hak dekat tapi dia berpaling daripada kiblat. Hak dekat, lepas tu dia berpaling daripada kiblat, dia mengambil hukum yang sama seperti pakaian yang jauh. Maksudnya dia pakai, lepas tu dia sembahyang semula sebab berpaling daripada kiblat. Okey, jelas kan? Katanya watundabul jama'atu lil'urah. Dan disunatkan al-jama'ah, salat berjamaah lil'urati. Al-urah jamak daripada arin. Okey, boleh faham? Jamak daripada mana? Arin. Arin asalnya ariun. Maksud dia urah orang-orang yang bertelanjang. Jadi dia sekumpulan pakaian dia tak ada. Lanu bahang siapa ke spender. Perompok bahang siapa ke spender. Dah spender mahal. Spender mahal. Orang muda kan. Dia tak ada tanggungan pun sekali. Pakai pakaian mahal belaka. Hak yang ada tanggungan banyak ni cari siapa ke 40 pun tak tukar lagi. Sebab orang tanggungan banyak ni. Orang muda-muda tak ada tanggungan. Dia nak jeli je kerja. Baik. Jumpa dengan pok-pok lanu. Habis dengan spender-spender. Kumpulan pok dia 18 orang. Tak ada belaka pakaian. Habis dengan spender-spender ni ambil orang. Siapa tanya nak semayang, tetap sunat semayang berjemaah.
Bukanlah maksudnya dah mu pakat tak ada sembahyang, mu sembahyang suku-suku, mu sembahyang suku, aku sembahyang suku. Tak, sembahyang berjemaah. Dah nak sembahyang jemaah dah buat kena buat satu saf. Dah kalau dah buat satu saf, buat dua saf. Lepas tu imam duduk tengah, jangan duduk depan. Tu wa yaqifu imamuhum wasqahum. Dan berdiri imam mereka itu di tengah-tengah mereka itu. Di sembahyang jemaah adalah perkara yang cukup-cukup penting. Sembahyang jemaah perkara yang cukup-cukup penting. Siapa ke tengok disunatkan berjemaah. Dan ana pernah cerita sebelum daripada ni, di zaman salaf dulu untuk orang lelaki, khusus untuk orang lelaki, kalau orang dok sembahyang akan ditomah dia tu sebagai orang kafir. Kalau orang dok sembahyang. Dan orang dok sembahyang ni dah lewat kawang. Melainkan kalau tujuan untuk kita dakwah. Faham? Dah lewat kawang. Kalau dia tu dapat menarik kita sebab takut dengan kita dok sembahyang. Boleh faham tak? Kalau melainkan tujuan untuk dakwah. Kalau mu tak boleh nak dakwah dia, tak boleh nak nasihat dia, mu kawan apa? Sebab mu akan redha dengan maksiat yang dia lakukan. Baik. Dia kalau Rasulullah suruh kita pilih kawan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang di atas perangai tingkah laku teman rapat dia. Maka sebab itulah hendaklah seorang di kalangan kamu dia kena tengok siapakah yang dia akan jadikan teman rapat. Kalau di zaman salaf dulu orang yang tidak jaga sembahyang, orang Islam yang tak jaga sembahyang akan ditomah sebagai orang kafir. Ni orang lelaki. Manakala orang lelaki yang tidak hadir sembahyang jemaah akan ditomah sebagai orang munafik. Sebab itulah kena jaga sembahyang berjemaah. Baik, wa yaqifu imamuhum wasqahum, dan berdirilah imam mereka itu wasqahum di tengah-tengah mereka itu. Kalau buat dua saf, hak saf belakang saat itu wajib kena tutup mata. Sebab haram dia tengok aurat, wajib kena tutup mata. Katanya wa in u'ira thawban lazimahul qabul. Dan jika diberi pinjang kepadanya, u'ira fa'il madhi bina majhul, dhamir mustatir takdir huwa kembali kepada seorang. Thawban maf'ulun bih. Yang kedua bagi u'ira, maf'ulun bih yang pertama adalah naib fa'il dia. Sekiranya diberi pinjang kepadanya thawban akan kain, lazimahul qabul, lazim akan dia oleh terima. Dia mesti kena terima. Kalau orang bagi pinjam, dia tak ada pakaian. Kata aku ada $2 pakaian, ambil aslah. Tapi aku bukan nak uji saja kamu. Bukan nak uji saja, nak uji pinjam aja. Wajib kena terima. Maksudnya kalau dia sembahyang dalam keadaan telanjang, sah tak sembahyang dia? Tak sah. Itu maksud lazimahul qabul. Fa illam yaqbal, kalau dia tidak terima, wa shalla uryanan, dan dia sembahyang dalam keadaan bertelanjang, lam tasihha salatuh, tidak sah sembahyangnya. Dan katanya wa in wahabahu ataupun wa in wuhibahu. Kita baca wa in wuhiba. Jika diberi. Jika diberi, wuhiba diberi akan dia, akan seseorang, hu akan dia. Dia panggil wuhiba naib fa'il, dhamir mustatir takdir huwa kembali kepada seorang. Hu maf'ulun bih yang kedua bagi wuhiba. Jika diberi akan dia akan seorang, hu akan dia akan thawb. Saat ni bagi pinjam wajib kena terima. Kalau orang bagi teruh, lam yalzamhul qabul, tidak wajib akan dia terima. Tak wajib terima. Kalau bagi teruh tak wajib terima. Maksudnya tak wajib terima ni bukanlah haram terima lah ya. Maksudnya kalau tidak terima nak sembahyang dalam keadaan bertelanjang, sah ke tak? Sah. Faham? Ingat tak baru ni kita bincang bab air. Kitab mana? Kitab ni ke kitab Minhajul Talibin? Ana pun lupa dah. Tu ada. Bab masalah bab air. Kalau orang bagi air, wajib kena terima. Bagi air kan? Bagi air wajib kena terima. Tapi kalau bagi duit, wajib terima tak? Tak. Sebab benda sebab izam minnah. Besarnya ungkitan. Faham tak lagi? Kalau bagi kain ni orang jarang bagi kain. Tak sama cara air. Air ni adat biasa orang bagi air. Tak ada biasa lah bagi air kan. Kain ni bukan semua orang bagi kain. Faham tak lagi? Amin duduk kawan dengan Zul dan mana Zul pernah tak bagi kain kami? Pernah tak? Tak pernah. Amin pernah bagi kain ke Zul? Baju ke? Pernah tak? Abang Wendy pernah tak bagi ke Amin? Fika pernah tak bagi? Pernah? Amin pernah bagi Fika? Maksudnya benda tu jarang buat kan? Ia berbeza dengan air. Baik. Jadi wa in wuhibahu lam yalzamhul qabul, tidak wajib akan dia oleh terima. Tak wajib terima. Tak wajib terima. Dah tak wajib terima, sembahyang dalam keadaan bertelanjang. Kalau dia nak terima boleh ke tak?
Dosa tak? Dak orang nak bagi, bukan kita curi. Gitu. Wasabaqa fit tayammumi masailu fayaudu mithluha hahuna. Dan telah terdahulu dalam bab tayammum masail, beberapa masalah. Permasalahan lepas dah dalam bab tayammum. Masalah kalau beri pinjam, kalau bagi saja, kalau bagi harga, bagi bayar orang. Orang jual. Lepas tu mung ada pitih, wajib mung kena beli. Kalau sekiranya kain saat itu harga dia tidak melebihi daripada harga semasa. Faham tak kiang? Kalau dia lebih daripada harga semasa, wajib tak beli? Tak wajib beli. Ataupun memang harga semasa tapi kita nak guna duit tersebut untuk bayar hutang. Faham? Maka tak wajib juga beli. Begitu juga orang nak bagi duit, wajib tak kita terima? Tak wajib terima. Ingat tak dalam bab masalah tayammum dulu. Tu dia kata wasabaqa, dan telah terdahulu, lepas dah fi tayammumi, dalam bab tayammum masail, beberapa masalah, fayaudu mithluha, maka kembalilah seumpamanya, seumpama masail itu hahuna di sini. Rekah aja dia. Jadi aku kabodah ni kan dalam bab tayammum, orang cerdik ni cukup dengan satu contoh je. Khabar sekali orang cerdik. Orang cerdik khabar sekali je. Orang yang belajar sungguh ni padang sekali je. Dia ingat dah hak lepas-lepas. Kita nak cerita kita fa ya'udu mithluha huna. Huna ni maksud di sini. Bab istiqbalil qiblah wa huwa syartun li sihhati as-salati illa fi shiddatil khauf. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.